Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Anis Akila binti Muhammad Rosli. Saya Nur Aiman binti Azman. Saya Nurul Hanis binti Nasrullah. Baiklah, pada hari ini kumpulan kami akan melakukan perbincangan mengenai aspek komunikasi dalam keterampilan berbahasa. Baiklah, menurut Kamus Dewan 2018, mentakrifkan keterampilan bermaksud kecekapan dan kemampuan yang tinggi. Definisi bahasa pula ialah mempunyai bahasa, memakai menggunakan bahasa dan bercakap dalam sesuatu bahasa. Cekap berbahasa bermaksud seseorang itu mempunyai kemahiran berbahasa yang tinggi. Kemahiran berbahasa ini meliputi 4 aspek, iaitu mendengar, bertutur, membaca dan menulis. Semakin tinggi kemahiran bahasa seseorang, semakin tinggilah kecakapan berbahasanya. Aspek kemahiran ini merupakan aspek penting dalam menilai kecekapan berbahasa seseorang. Jadi, keterampilan berbahasa ini bermaksud kecekapan dan kebolehan yang tinggi ketika berbahasa melalui kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis bagi menyampaikan sesuatu mesej, sama ada secara lisan maupun bertulis dalam urusan pekerjaan ataupun urusan seharian seseorang. Baiklah, seperti yang diketahui umum, terdapat 4 aspek kemahiran berbahasa iaitu mendengar, bertutur, membaca dan menulis. Jadi, Saudari Hanis, bolehkah awak terangkan secara terperinci mengenai kemahiran mendengar? Boleh, Saudari Anis. Baiklah, saya akan mulakan pembentangan tentang kemahiran mendengar. Okey. Kemahiran mendengar ni merupakan salah satu kemahiran yang penting dalam aspek keterampilan bahasa. Okey, kemahiran mendengar merujuk kepada keupayaan pelajar mendengar dengan teliti dan memahami perkara yang didengar dalam pelbagai situasi pengucapan seperti cerita, arahan, perbualan, soal jawab, laporan berita dan perbincangan. Kemahiran mendengar ini adalah kemahiran lisan yang paling asas dan ia berlaku pada peringkat penerimaan iaitu receptive level. Seseorang pelajar yang telah dapat menguasai kemahiran mendengar harus dapat mendengar dengan baik apa sahaja yang dituturkan oleh orang lain dan dapat memahami maksud serta boleh mentafsir apa sahaja yang didengar itu dengan tepat. Kemahiran ini juga dimulakan pada peringkat awal pengajaran bahasa yang bertujuan untuk memungkinkan pelajar fasih bercakap dalam bahasa yang dipelajari itu. Menurut ILA 1996, kemahiran mendengar merupakan satu proses menerima atau memahami makna dan tindak balas terhadap percakapan atau bukan percakapan untuk mendengar sesuatu yang melibatkan proses minda atau pemikiran. Menurutnya lagi, terdapat 2 cara komunikasi yang berkesan iaitu bergantung kepada percakapan dan pendengaran. Jadi kesimpulannya, kemahiran mendengar ini merupakan sebahagian daripada proses komunikasi antara manusia. Mendengar adalah aktiviti aktif dari segi mental kerana kemahiran ini melibatkan kefahaman dan pemprosesan maklumat yang didengar. Okey? Itu adalah sedikit explanation tentang kemahiran mendengar. Baiklah, seterusnya saya akan meneruskan lagi pembentangan ini dengan kemahiran kedua iaitu kemahiran bertutur. Bertutur merupakan kegiatan melafazkan bunyi-bunyi yang dilahirkan daripada alat-alat sebutan iaitu artikulator manusia. Kemahiran bertutur ini merupakan kemahiran berinteraksi menggunakan bahasa. Tujuan bertutur ini ada banyak, antaranya untuk tujuan memaklumkan, untuk keseronokan dan tujuan menyelesaikan sesuatu masalah. Baiklah, seterusnya, pertuturan ialah gabungan bunyi-bunyi bahasa yang dilafazkan. Pertuturan berlaku pada peringkat produksi. Ia berlaku setelah penutur itu dapat mendengar dan memahami dengan baik apa yang didengarnya. Aspek fizikal, kesihatan, persekitaran dan jantina boleh mempengaruhi kemahiran bertutur seseorang. Individu lebih banyak belajar bertutur melalui pengalaman daripada kecerdasan otaknya.
Pertuturan yang baik boleh dikuasai dengan memberi tumpuan kepada aspek fonologi, struktur, intonasi dan penguasaan sistem bunyi yang lain. Saya rasa itu sahaja penerangan bagi kemahiran mendengar dan bertutur. Seterusnya saya akan serahkan kepada Anis untuk meneruskan pembentangan. Baiklah, terima kasih Saudari Hanis. Jadi sekarang saya akan menerangkan secara terperinci mengenai kemahiran membaca. Membaca merupakan salah satu masalah yang dihadapi oleh kanak-kanak semasa pembelajaran. Bacaan juga merupakan punca utama kegagalan kanak-kanak di sekolah. Malah dikatakan juga bahawa kegagalan membaca ini akan membawa kepada perlakuan salah laku, cemas, kurang motivasi dan perasaan rendah diri. Membaca merupakan sebuah kemahiran yang kompleks dan banyak definisi telah dicatatkan untuk menjelaskan maksud bacaan tersebut. Jadi terdapat banyak definisi yang diberikan untuk menjelaskan maksud bacaan. Menurut Harris dan Sipe, 1980, mereka menyifatkan proses membaca ini sebagai proses untuk memperoleh tafsiran yang bermakna tentang lambang-lambang bercetak atau bertulis. Manakala menurut Kennedy, 1981 pula, beliau mendefinisikan bacaan sebagai keupayaan seseorang untuk mengecam bentuk visual, iaitu lambang-lambang grafik yang mewakili bahasa atau perkataan, menghubungkan bentuk itu dengan bunyi atau makna yang telah diketahui, dan seterusnya berasaskan pengalaman yang lalu serta memahami dan mentafsirkan maksudnya. Jadi dua definisi yang diberikan ini sudah cukup untuk menjelaskan bahawa kemahiran membaca merupakan satu proses yang kompleks. Baiklah, seterusnya saya akan terangkan apa itu konsep membaca. Menurut Leifer, pada tahun 1973, membaca ini merupakan satu proses yang berkait rapat dengan bahasa. Menurut Cohen, pada tahun 1990 pula, membaca ini memerlukan kemahiran mentafsir serta pemikiran yang tinggi untuk memahami makna daripada teks yang bercetak. Membaca juga merupakan proses kemahiran yang aktif bagi menginterpretasikan makna dan mendapatkan pengetahuan daripada bahasa dan tulisan visual. Jadi, Saudari Aiman dan Saudari Hanis, apakah itu objektif kemahiran membaca? Baiklah, objektif kemahiran membaca ini adalah untuk memastikan murid mengetahui dan berkeupayaan untuk membaca pelbagai perkataan, frasa dan ayat secara mekanis dengan sebutan dan intonasi yang betul. Seterusnya, membaca dan memahami perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan atau 2-3 suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan betul. Dan yang terakhir, murid-murid dapat membaca ayat tunggal daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. Jadi, seterusnya terdapat pelbagai proses membaca, antaranya ialah mengecam atau mengenal lambang atau perkataan yang dilihat. Yang kedua ialah mengaitkan lambang atau perkataan dengan bunyi dan makna. Yang ketiga ialah menterjemahkan dan mencantumkan idea dan perkataan menjadi satu idea yang lengkap. Dan yang terakhir, menghuraikan atau menjelaskan idea yang didapati daripada diri sendiri atau orang lain. Baiklah, sekarang terdapat 4 jenis bacaan yang diketahui umum, iaitu bacaan mekanis, mentalis, intensif dan ekstensif. Yang pertama ialah bacaan mekanis. Bacaan mekanis ini ditakrifkan sebagai bacaan bersuara dengan sebutan yang jelas dan tepat mengikut sistem bunyi bahasa Melayu. Bacaan mekanis ini juga mementingkan sebutan huruf dan bunyi dengan betul, membaca mengikut intonasi, nada dan tekanan yang betul. Yang kedua ialah bacaan mentalis. Bacaan mentalis ini juga dikenali sebagai bacaan akliyah. Bacaan mentalis ini dilaksanakan dalam hati tanpa suara setelah murid menguasai bacaan bersuara iaitu bacaan mekanis tadi. Dan tujuan bacaan mentalis ini adalah untuk memahami maklumat, idea atau buah fikiran. Yang ketiga ialah bacaan intensif.
Bacaan intensif ialah bacaan secara mendalam. Tujuannya ialah untuk memperkembangkan kebolehan, meneliti, memahami dan mentafsirkan perkara yang dibaca. Bacaan intensif ini juga memfokuskan kepada ciri-ciri tata bahasa, meneliti pembentukan dan penggunaan bahasa dalam konteks dan situasi yang berlainan. Dan yang terakhir ialah bacaan yang meluas. Maafkan saya, bacaan ekstensif. Bacaan ekstensif ini merupakan bacaan yang meluas yang dilaksanakan di luar bilik darjah. Bacaan ekstensif ini juga menitik beratkan kemahiran pemahaman dan meningkatkan kepantasan membaca. Dalam bacaan ekstensif ini, murid dapat membolehkan murid mencari isi penting melalui bacaan jenis ini. Baiklah, itu saja yang saya ingin menjelaskan mengenai kemahiran membaca. Jadi seterusnya, saya ingin serahkan perbincangan ini kepada saudari Aiman. Baiklah, terima kasih Saudari Anis atas penerangan yang panjang lebar itu tadi. Jadi betul lah kalau kita lihat dari aspek pembelajaran kanak-kanak, keterampilan berbahasa sememangnya penting bagi perkembangan pendidikan seharian mereka. Oleh itu, saya akan sambung mengenai aspek keterampilan berbahasa yang terakhir iaitu keterampilan menulis atau writing skill. Jadi apa itu menulis? Menulis merupakan salah satu jenis keterampilan berbahasa atau ragam tulisan yang bersifat produktif. Selain itu, menulis juga adalah satu keadaan atau kegiatan yang menciptakan satu jenis informasi atau catatan pada satu bahan atau media dalam bentuk aksara atau huruf. Jika dilihat dalam aspek kemahiran berbahasa masyarakat dan kanak-kanak, boleh kita katakan bahawasanya menulis ini merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang paling rumit atau sukar antara yang lain. Sebab apa? Sebab kerana menulis ini bukan sekadar menyalin kata-kata atau kalimat-kalimat, tetapi menulis juga mampu mengembangkan buah fikiran dan kognitif seseorang dalam mencipta satu struktur tulisan yang teratur dan tepat. Jadi saya ambil kajian daripada SEMI 1990. Beliau berkata tujuan menulis adalah untuk memberikan arahan. Apa maksud memberikan arahan ini? Melalui tulisan, kita dapat memberi arahan atau huraian untuk menjelaskan sesuatu perkara yang harus diketahui oleh orang lain. Contoh yang kita dapat lihat adalah penulisan mengenai penjelasan tentang karang-mengarang atau penjelasan penulisan mengenai cara menggunakan sesuatu alat atau mesin. Jadi di sini melalui penulisan kita dapat memberikan sesuatu arahan. Selain itu, melalui tulisan juga kita dapat menceritakan sesuatu kejadian. Contoh kalau kita lihat daripada penulisan cerpen atau novel. Jadi di sini kita lihat sastra-sastra daripada sastra-sastra Melayu atau penulisan-penulisan karya-karya yang dikarang. Mereka memberi informasi tentang perkara atau pengalaman atau idea mereka sendiri. Jadi melalui pembacaan kita dapat lihat sesuatu yang baharu, mengenai sesuatu yang berlangsung di sesuatu tempat. Selain itu, penulisan dan menulis ini juga mampu menjelaskan sesuatu keadaan atau uraian. Yakni kita menjelaskan tentang suatu hal yang harus diketahui oleh orang lain. Contohnya, penulisan mengenai penjelasan manfaat menabung bagi masa hadapan. Itu adalah tujuan penulisan. Saya akan sentuh pula mengenai aspek keterampilan yang perlu dikuasai oleh kesemua individu, terutamanya kepada para pelajar. Jadi aspek yang perlu dikuasai adalah kita perlu menggunakan ejaan yang tepat dan betul. Selain itu, kita juga perlu melihat dan memilih kata atau perkataan yang sesuai semasa penulisan.
Selain itu, penggunaan struktur dan bentuk ayat yang jelas perlu juga diterapkan bagi pemahaman kepada pembaca. Dan kita menyuarakan melalui penulisan, kita menyuarakan idea-idea dan informasi yang bersesuaian dan didukung dengan bukti yang jelas. Yang terakhir, melalui penulisan kita perlu dapat mencipta paragraf atau perenggan yang koheren atau yang serasi agar pembaca dapat memahami apa maklumat yang hendak disampaikan atau maklumat yang hendak disajikan oleh penulis. Jadi di sini kita dapat lihat bahawasanya keterampilan berbahasa iaitu keterampilan menulis bukan sahaja sekadar menulis kata-kata, tetapi kita nak menyampaikan satu informasi agar pembaca dapat memahami apa yang hendak disampaikan. Jadi saya rasa itu sahaja mengenai keterampilan menulis ini. Saya rasa kita akan sambung seterusnya dengan dengan saya sendirilah, iaitu mengenai perhubungan antara aspek keterampilan berbahasa ini dengan uh, uh, teknik pengucapan awam. Jadi sebelum itu, saya akan cerita apa itu teknik pengucapan. Teknik pengucapan ini adalah satu aspek yang perlu ada kepada setiap pengucap agar penyampaian atau pengucapan awam menjadi lebih jelas. Jadi teknik yang pertama, saya akan sentuh teknik yang pertama. Teknik yang pertama adalah credibility penyampai atau credibility pengucap lah, iaitu kita sendiri. Setiap penyampai perlu mempunyai pengetahuan berdasarkan aspek atau kandungan ucapan yang hendak disampaikan. Sebab apa pengucap perlu tahu? Hal ini kerana setiap mesej yang diberikan perlu mempunyai isi yang menarik agar dapat memberi inspirasi kepada pendengar dan memberi sedikit hiburan agar pendengar dapat beri tumpuan kepada apa yang hendak kita sampaikan. Oleh itu, sebelum seseorang individu itu membuat pengucapan, mereka perlu mengumpul idea-idea dan maklumat bagi memastikan ucapan itu lebih sistematik dan teratur. Selain itu, juga kita perlu memberi persediaan yang cukup agar pengucapan kita tidaklah gugup atau tersalah tafsir. Jadi sebab apa? Kerana pengucapan awam ini adalah sesuatu perkara yang mungkin ada yang fakta, mungkin ada yang bukan fakta. Jadi kalau kita nak beri idea tentang fakta, kita perlu ada maklumat yang tepat. Kita tak boleh reka-reka. Okay. Jadi untuk seterusnya saya akan sentuh pula mengenai kita perlu ada teknik atau cara nak bagi pengucapan kita lebih baik. Jadi kita boleh buat latihan mungkin sebanyak 3 kali sebelum kita nak berucap agar teknik penyampaian kita menjadi lebih baik. Jadi saya rasa itu sahaja dari saya. Saya akan serahkan kepada saudari Hanis. Baiklah, saya akan sambungkan teknik yang seterusnya, iaitu kewibawaan penyampai. Dalam kewibawaan penyampai ini, kita terbagi kepada dua, iaitu personality dan perwatakan menarik. Okey, apabila kita menjadi penyampai dalam menyampaikan sesuatu ceramah maupun pengucapan, kita mestilah ada sifat berpengetahuan. Kita mesti mengetahui tentang tajuk yang ingin kita bentangkan di khalayak ramai, kerana tujuan penonton-penonton atau pendengar yang datang untuk mendengar ceramah kita untuk menambahkan lagi ilmu pengetahuan. Tetapi jika kita tidak berpengetahuan dan ingin menyampaikan ceramah, itu tidak sewajarnya dilakukan kerana kita ingin menyampaikan sesuatu maklumat dengan tepat. Dalam berpengetahuan ini, kita menguasai sesuatu bidang itu dan peka terhadap tajuk-tajuk yang ingin disampaikan. Selain itu, kita sebagai penyampai mestilah mempunyai kemahiran berucap.
kita mesti mempunyai keupayaan mengawal dan menarik perhatian minat audiens dengan cara slide yang kita bentangkan dalam ceramah atau pengucapan kita mestilah menarik dan mempunyai fakta-fakta yang betul dan menarik. Hal ini demikian supaya kita dapat menarik minat audiens untuk mendengar dan mengetahui apa tajuk yang ingin kita sampaikan. Seterusnya, dalam penyampaian kita, kita juga mestilah masukkan sedikit unsur-unsur lucu atau jenaka agar audiens tidak cepat berasa bosan atau tertidur semasa kita sedang menyampaikan ucapan kita. Teknik ini mampu juga untuk menjadikan audiens lebih rasa seronok untuk mendengar apa yang ingin kita sampaikan. Kebanyakan audiens tidak suka pengucapan yang lama dan bosan. Oleh itu, kita mestilah sehabis boleh membuatkan pengucapan kita itu ringkas dan padat. Baiklah, saya rasa itu sahaja penjelasan daripada saya. Seterusnya, saya akan serahkan kepada saudari Anis pula. Baiklah, terima kasih saudari Hanis. Jadi teknik penyampaian yang terakhir ialah teknik persembahan. Dalam teknik ini, suara penyampai haruslah lantang dan sebutan penyampai itu haruslah jelas agar audiens dapat memahami apa yang ingin disampaikan dengan mudah dan jelas. Yang kedua, penyampai haruslah berdiri atau duduk dengan tegak tetapi rileks dengan menggunakan tangan dengan bersahaja atau natural untuk mengelakkan penyampai nampak kekok dan sebagainya. Dan yang terakhir, air muka penyampai haruslah menyenangkan. Penyampai juga hendaklah melakukan pertembungan mata dengan audiens atau lebih dikenali sebagai eye contact. Dan penyampai juga haruslah memberikan senyuman dan ekspresi serius selari dengan persembahan yang ingin disampaikan. Jadi itu sahaja teknik persembahan yang ingin saya ulaskan. Seterusnya ingin saya serahkan kepada saudari Aiman untuk menutup perbincangan kita pada hari ini. Okay, baiklah, terima kasih semua atas penerangan itu tadi. Diharapkan agar teknik pengucapan awam dan aspek-aspek keterampilan ini kita dapat praktikkan supaya pengucapan kita menjadi lebih berkesan. Jadi sememangnya keterampilan bahasa itu memberi banyak pengajaran dan pengalaman kepada kita. Jadi rasanya itu saja daripada kumpulan kami. Okay, jadi terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih semua.